Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka, yakni dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian daripada apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah lihat sebahagian besar daripada ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar bersikap positif terhadap wanita, tidak menzalimi wanita, tidak sengaja menyakiti wanita dalam hal-hal termasuklah hal-hal pewarisan harta, tidak menindas wanita sehingga mahu mengambil hak yang tertentu untuk mereka. Maka ini adalah di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam kita mengkebumikan atau menghapuskan segala amalan jahiliyah yang terkenal dengan sikap mereka yang suka menzalimi golongan wanita, yang suka menghina, bahkan membuat sesuatu yang boleh merendahkan maruah wanita itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai pada ayat ataupun pada frasa wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang bermaksud bergaullah dengan wanita dengan cara yang terbaik. Kalimah wa'ashiruhun ataupun al-mu'asyarah bermaksud al-mukhalatah wal musahabah, percampuran dan pergaulan. Bermaksud Allah perintahkan orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersahabat, hendaklah kamu berteman, hendaklah kamu bergaul dengan isteri-isteri kamu dengan cara yang terbaik, iaitu dengan cara yang disuruh oleh syarak, dengan cara yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mulia.
dan kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan atau mentafsirkan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bermaksud hendaklah kamu perbaiki kata-kata kamu terhadap mereka, terhadap wanita. Hendaklah kamu perelokkan perbuatan kamu dan keadaan kamu semampu kamu terhadap wanita. Sama seperti mana yang kamu inginkan perkara yang sama daripada mereka, maka lakukanlah perkara yang sama kepada mereka. Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita ingin beramal dengan ayat ini ataupun dengan frasa ini. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada, ataupun akulah orang yang terbaik dalam kalangan kamu kepada keluargaku atau kepada isteriku. Maka dapat kita saksikan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda begitu berakhlak mulia terhadap isteri-isteri baginda, sentiasa menimbulkan kegembiraan, sentiasa dalam keadaan mesra dan bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bergurau dengan isteri-isterinya, bersikap berlembut dengan mereka, mendatangkan kegembiraan dan gelak tawa dalam kalangan isteri-isterinya. Dan kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumba lari denganku, lalu aku pernah menewaskan baginda atau aku pernah mendahului baginda, iaitu ketika aku belum berisi lagi tubuhku. Kemudian apabila aku telah berisi dan aku berlumba lari dengan baginda, baginda telah menewaskan aku. Maka baginda SAW bersabda, kemenangan ini adalah untuk menebus kekalahanku kepadamu. Dan Nabi SAW dikatakan sering mengumpulkan isteri-isteri baginda pada setiap malam di rumah isteri yang menjadi gilirannya pada malam itu. Lalu Nabi SAW makan bersama-sama mereka, makan malam bersama-sama mereka dalam beberapa ketika atau ada beberapa keadaan. Kemudian setiap seorang daripada mereka akan beredar ke rumah masing-masing. Dan Nabi SAW sering apabila selesai solat Isya, baginda akan berbual-bual dengan isteri-isteri baginda sebelum baginda tidur. Maka inilah yang dapat kita lihat dan teladani daripada baginda Rasulullah SAW dalam kita menterjemahkan maksud ayat ataupun frasa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu, layanlah dengan layanan yang baik terhadap isteri-isterimu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah membawakan di dalam Al-Ihya banyak adab mengenai adab al-mu'asyarah, adab-adab dalam pergaulan, terutamanya pergaulan dengan isteri. Maka beliau mengatakan bahawa di antara adab-adab dengan isteri ialah memperbaiki akhlak, berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang mulia, termasuk juga menghindari sebarang keburukan daripada mereka. Bahkan hendaklah bersabar dan sanggup untuk bertolak ansur jika terdapat kekurangan daripada mereka. Bersikap santun dan lembut dengan tidak memarahi isteri dengan sewenang-wenangnya kerana ataupun semata-mata mengikut dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berlembut dengan isteri-isterinya tatkala berkata-kata. Termasuk juga adab pergaulan dengan isteri ialah suka bergurau. Gurauan yang mendatangkan kemesraan, bukannya gurauan yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Dan ini dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sering bergurau dengan isteri-isteri baginda dan sering meraihkan keadaan isteri-isteri baginda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa hendaklah seseorang lelaki itu menjadi seperti kanak-kanak apabila bergaul dengan isterinya. Manakala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa sesungguhnya aku akan berhias untuk isteriku seperti mana isteriku juga berhias untukku.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan menyatakan bahawa tidak sepatutnya bagi lelaki-lelaki atau suami-suami untuk terus-menerus membenci isteri-isteri mereka sendiri apabila berlaku ataupun apabila mereka isteri-isteri ini melakukan sesuatu yang menyebabkan suami-suami ini merasa benci. Tidak sewajarnya terus-menerus membenci. Bahkan hendaklah mereka sentiasa positif, bermaksud tidak hanya fokus kepada perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan atau kebencian mereka, tetapi lebih melihat kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh isteri-isteri mereka. Allah berfirman, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Bermaksud sekiranya kamu wahai suami-suami merasa tidak suka untuk bersama-sama dengan isteri-isteri kamu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam menceraikan mereka, kerana barangkali apa yang kamu benci itu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang kamu benci itu sebagai pendorong untuk kamu bersabar sebenarnya, maka kamu tidak tergesa-gesa menceraikannya. Maka perkara yang kamu benci itu yang dilakukan oleh isteri-isteri kamu itu barangkali boleh membawa kepada kebaikan yang banyak buat kamu di dunia dan di akhirat apabila kamu tidak tergesa-gesa dan kamu bersabar dalam menangani situasi tersebut. Lihatlah muslimin muslimat sekalian betapa hikmah ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai orang yang berakal untuk melihat kehidupan berumah tangga itu dari sudut yang pelbagai. Bukan dari satu sudut yang satu sahaja atau sudut yang tertentu sahaja, iaitu sudut kasih dan benci, tetapi melihat hubungan rumah tangga itu sebagai suatu hubungan yang melebihi daripada segala-galanya, iaitu melebihi daripada kehendak hawa nafsu. Seorang suami yang benar-benar matang sebagai ketua keluarga tidak hanya memfokuskan kepada kesalahan isterinya, bahkan berusaha untuk membimbing isterinya ke jalan yang benar dalam keadaan sabar, dalam keadaan tabah, dan yakin bahawa terdapat hikmah di sebalik apa yang sedang dihadapi olehnya itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Yang bermaksud tidaklah boleh seseorang mukmin itu membenci dengan sebenci-bencinya terhadap seorang mukminah. Dalam konteks ini tidaklah boleh seseorang suami itu membenci dengan sebenci-bencinya terhadap isterinya kerana mungkin ia benci sesuatu perangainya, tetapi ia redha dan suka pada perangainya yang lain. Maka hendaklah seseorang suami itu bersikap memaafkan kesalahan yang satu atau yang sedikit yang dilakukan oleh isteri, serta lebih melihat kebaikan isteri yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua, terutamanya orang lelaki dalam kalangan suami-suami yang sentiasa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bergaul dan melayan pasangan, yakni isteri masing-masing, dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.